Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusuf Ishak yang sangat saya rindui. Mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan kepada kita, kepada keluarga dan juga kepada orang-orang yang kita kasihi. Hari ini sampailah kepada siri kuliah subuh anjuran Masjid Yusuf Ishak yang terakhir untuk bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijriah ini. Kita telah melalui 4 minggu dalam suasana beribadat, berpuasa, semata-mata mencari keredaan dan juga kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kini hari terakhir sebelum esok kita meraihkan kemenangan kita di dalam mentaati perintah Allah. Kita meraihkan kejayaan kita memperolehi pahala dan ganjaran yang sebesar-besarnya di sisi Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus mengekalkan kesuburan iman di dalam hati kita. Kita mengharapkan penghujung Ramadan ini dalam keadaan penuh kejayaan dan kegemilangan, mendapatkan husnul khatimah yang menjanjikan syurga kepada kita insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sebalik segala ujian, cabaran yang perlu kita lalui bersama, kita dapat tetap melaksanakan ibadat puasa kita dengan sempurna. Walaupun masjid-masjid sepanjang Ramadan ini tak sekalipun dapat kita masuki, tetapi rahmat daripada Allah tidak pernah ditutup pintunya di hadapan kita. Syurga daripada Allah Subhanahu wa taala tetap kita yakin sepanjang Ramadan ini telah dibuka pintunya seluas-luasnya untuk menerima kita. Ayuh teruskan perjalanan kita ini selepas Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, dengan azam dan tekad yang tinggi untuk terus menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, yang akan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah-perintahnya, yang akan senantiasa menjauhkan diri daripada larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan sekalian, Ramadan ini berlalu pergi tetapi bukan untuk yang terakhir kali untuk kita. InsyaAllah ya, amin ya rabbal alamin. Nah, ayo kita kembali kepada perbincangan kita untuk kita lengkapkan perbincangan dalam bulan Ramadan kali ini. Dalam pertemuan kita minggu lepas, kita telah membaca ayat-ayat yang terakhir dalam surah apa tuan-tuan? Surah An-Naml kan? Kita dah habis baca sampailah ke ayat yang ke-93. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak manfaat yang telah dapat kita raih bersama. Dan insya-Allah pada hari ini kita sambung dengan surah yang berikutnya. Jadi hari ini insya-Allah kita akan melihat, sekali lagi kita mencari ayat-ayat Al-Quran yang ada menyebut kalimat Al-Quran. Ya? InsyaAllah kita tak pergi jauh. Selepas surah An-Naml ini, kita akan bertemu dengan surah Al-Qasas pula. Ya? Sejurus selepas surah An-Naml, surah berikutnya ialah surah Al-Qasas. Dalam juz yang ke-20 masih lagi. InsyaAllah juga kita akan melihat ayat-ayat yang terakhir dalam surah Al-Qasas ini. Jadi perkataan Al-Quran ada disebut dalam beberapa ayat yang terakhir surah An-Naml kemarin. Maka dalam surah Al-Qasas berikutnya juga perkataan Al-Quran akan kita jumpa dalam ayat-ayat yang terakhir dalam surah Al-Qasas ini insya-Allah. Mari kita lihat sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebagai penutup Ramadan kita pada kali ini. Kita melihat ayat yang ke-85, 86, 87 dan 88. Ya, 85 terlebih dahulu. Ayat daripada surah Al-Qasas yang bermula dengan kalimah innalladzi farada alaikal Quran. Ya. Ada tuan-tuan insya-Allah, mari sama-sama. Jadi yang masih lagi sedang mencari, teruskan cari sampai dapat, buka mushaf masing-masing. Ada yang masih perlu baru nak ambil mushafnya, ambil insya-Allah. Saya tunggu. Kita tak ke mana insya-Allah ya dalam kuliah subuh kita pagi ini. Dan sementara waktu itu, ayo ni hari terakhir Ramadan ni. Ya.
pahala ganjaran yang Allah berikan kepada manusia yang beriman, melakukan amal ibadat, amal salih bulan Ramadan ini besar sangat dilipat kali gandakan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuh kita hulurkan pada saat-saat akhir bulan Ramadan ini keikhlasan kita, sumbangan kita, kemurahan kita untuk menyokong masjid-masjid kita, khususnya masjid yang menganjurkan kuliah subuh kita ini iaitu Masjid Yusof Ishak. Mudah-mudahan jadi bekalan yang berguna kepada kita dalam syurga nanti. Ya, satu sedekah, satu infak diumpamakan bagai sebiji benih yang ditanam menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu menghasilkan 7 ataupun 100 benih, 100 biji hasilnya. Ya, 7 kali 100, 700 dan Allah akan tambahkan lebih banyak daripada itu kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, baik. Mari, yuk siap kita baca surah Al-Qasas ayat 85 sehingga akhir surah. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, innalladzi, sesungguhnya dia yang farada, mewajibkan, memfardukan ataupun menetapkan, alaikal Quran, ke atasmu Al-Quran. Laradduka, sebenar-benarnya akan mengembalikan kamu juga ila ma'ad, ke tempat kembali kamu itu. Ya, yang bermaksud ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti mana telah ditetapkan oleh Allah untuk menerima dan juga menjalankan peranannya terhadap Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan dikembalikan oleh Allah. Kembalikan kepada mana? Kepada yang dikatakan dalam ayat ini sebagai ma'ad, tempat kembali. Ya, Allah akan kembalikan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat kembali. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa pertama sekali, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menjadi satu ketetapan dan kewajipan ke atas Nabi SAW. Ya. Farada maknanya dalam bahasa Melayu pun perkataan fardu juga ya. Fardu maknanya wajib. Tidak dapat tidak, mesti dilaksanakan. Ya. Kalau dibuat dapat pahala dan kalau tidak dilaksanakan akan mendatangkan dosa. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai satu pilihan. Terpulang kepada Nabi, nak buat tak nak buat, nak patuh tak nak patuh, nak sampaikan tak nak sampaikan, nak pegang tak nak pegang, tidak. Dalam banyak ayat Al-Quran yang lain Allah menggunakan perkataan anzala. Allah menurunkan Al-Quran, ya. Tapi di sebalik penurunan itu yang banyak disebut dalam Al-Quran, ayat seperti ini menunjukkan bahawa penurunan itu ialah satu ketetapan yang mewajibkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah gunakan perkataan farada. Allah memfardukan. Para ulama menjelaskan apa yang diwajibkan ke atas Nabi ya berkaitan Al-Quran. Apa yang fardu ke atas Nabi untuk lakukan? Yang pertama pastinya untuk menerimalah. Tak boleh Allah turunkan kepada Nabi, Nabi senang-senang nak tolak. Aku tak nak lah ya Allah, aku takut lah ya Allah, aku tak malas lah ya Allah ya. Tak boleh. Bukan macam kita. Kita dengan perangai kita, dengan sikap kita Allah. Kadang-kadang berikan Al-Quran kita tak nak terima. Kita tak payahlah. Alah dengar-dengar ceramah sikit cukuplah. Baca tak wajib lah baca Quran ni. Mana ada ulama kata mesti wajib fardu baca Quran. Itu kita dengan sikap kita. Itu kita dengan
Mungkin kita nak kata kekerasan hati kita agaknya, mungkin kesombongan kita agaknya, mungkin kelalaian ataupun kejahilan kita agaknya kan. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan itu ditetapkan sebagai sesuatu yang wajib diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, diwajibkan ke atas Nabi itu untuk membaca. Sebab kalau Nabi tidak baca, macam mana Nabi nak sampaikan? Ya kan? Wajib Nabi baca. Ketiga, baca itu dalam keadaan menyampaikan juga supaya orang lain terima, orang lain mendengar, orang lain dapat cuba untuk memahami dan mengerti isinya. Ya. Kemudian diwajibkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah untuk mengamalkan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat perintah, maka wajib ke atas Nabi untuk melaksanakan. Kalau ada ayat-ayat larangan, wajib ke atas Nabi untuk meninggalkan, seperti mana kita, ya kan? Lebih-lebih lagi kepada seorang insan yang memang berperanan dan bertanggungjawab untuk menggalakkan orang buat kebaikan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi kan mengajak orang untuk beriman, ya. Dalam Islam satu kesalahan yang besar kalau orang mengajak orang lain buat baik tapi dia sendiri tidak lakukan. Jadi dapat kita lihat seperti mana tanggungjawab itu terletak ke atas kita untuk melaksanakan perintah Allah, tetapi tanggungjawab itu lebih besar untuk kita laksanakan kalau kita ini turut mengajak orang lain untuk melakukan ataupun untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Quran kan ada peringatan dan amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu katakan sesuatu yang kamu sendiri tidak buat, ya. Maka begitulah dalam agama kita, kita jangan menyuruh orang, mengajak orang untuk melakukan sesuatu kebaikan tetapi kita sendiri dengan sengaja tidak mahu melakukannya. Lain kalau kita ajak orang untuk lakukan tapi kita ada halangan, itu lainlah, ya. Ataupun di dalam Islam ini juga terdapat satu peringatan keras. Jangan kita larang orang daripada sesuatu keburukan tapi kita buat. Bermakna kita tidak jujur dalam seruan kita. Kita tidak jujur dan tidak tulus, ya, dalam dakwah yang kita jalankan. Jadi kita boleh gambarkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Quran, Nabi wajib terima. Diturunkan Al-Quran, Nabi wajib baca. Diturun Al-Quran, Nabi wajib sampaikan. Diturunkan Al-Quran, perintahnya wajib Nabi laksanakan. Kenapa? Sebab Nabi berkewajipan menyampaikan perintah dan arahan Al-Quran itu kepada orang lain. Ya, tak mungkin. Nabi SAW sibuk suruh orang buat baik tapi Nabi tidak lakukan kebaikan. Tak mungkin, mustahil. Tak mungkin Nabi SAW melarang orang daripada sesuatu kejahatan ataupun keburukan. Nabi sendiri buat. Tak mungkin. Bukan begitu sikap ataupun ciri seorang insan yang Allah pilih menjadi penghulu kepada sekalian Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, la radduka ila ma'ad. Allah yang menurunkan dan wajibkan Quran ke atas kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah jugalah la radduka yang akan kembalikan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat kembali. Ma'ad, tempat kembali. Di sini ulama, ya, rahimahumullah, ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan tempat kembali itu apa, ya? Tempat kembali itu ialah kematian. Itu satu pendapat. Ma'ad maknanya maut. Jadi kalau kita pilih pendapat maut itu bagi makna ma'ad, maksud ayat ini ialah sesungguhnya Allah yang telah menurunkan dan mewajibkan Quran ke atasmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jugalah yang sesungguhnya akan mengembalikan kamu kepada hujung hidup kamu, iaitu ajal dan maut. Kamu pasti akan jumpa dengan kematian. Ya, itu satu pilihan tafsir yang ada. Ada tafsiran kedua, sebagian pendapat ulama mengatakan ma'ad di sini maknanya syurga, jannah. Jadi kalau itu yang kita pilih tafsirnya, maka maksud ayat ini ialah sesungguhnya Allah yang menurunkan dan mewajibkan Quran ke atasmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dialah juga Tuhan yang akan mengembalikan kamu ke syurga. Kenapa kembalikan ke syurga? Sebab syurga kan asal tempat tinggal pertama umat manusia ini, ya kan? Ketika Nabi Adam alaihissalam dijadikan oleh Allah, disuruh duduk dalam syurga, dikurniakan pula seorang pasangan yang bernama Hawa. Jadi itu tempat tinggal pertama umat manusia sebelum kemudiannya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, meneruskan zuriat keturunan, membiak sampailah zaman kita sekarang.
Jadi bila dikatakan kepada Nabi SAW, Allah akan mengembalikan engkau ke tempat kembalimu, iaitu ke dalam syurga, maknanya perjalanan hidup kita sebagai manusia ini hanyalah persinggahan. Kita jalan, teruskan ikut tempoh yang Allah tetapkan ya. Dengan rezeki yang Allah kurniakan supaya menjadi bekalan kita manfaatkan, jadi modal kita cari lebih banyak lagi bekalan yang baik. Supaya dengan itu sampai masa Allah kembalikan kita ma'ad ke tempat kembali yang asal iaitu syurga. Mudah-mudahan kita berjaya. Mudah-mudahan kita berjaya. Tapi kalau manusia ini dalam perjalanan hidup dia tidak mahu beringat, ya, sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan, sibuk nak tunduk hanya kepada nafsu, tak nak taat kepada Tuhan, maka di hujung perjalanannya dia tak akan dapat patah balik ke dalam syurga. Allah letak di tempat lain, ya, di sebalik syurga, iaitu di dalam neraka, na'udzubillah. Itu pendapat yang kedua. Ya, jadi pendapat pertama, ma'ad maknanya ajal maut. Pendapat kedua, ma'ad maknanya syurga. Pendapat ketiga, dan ini pendapat yang paling ramai dipegang oleh para ahli tafsir. Ma'ad di sini maknanya Mekah. Ma'ad di sini maknanya Mekah. Sesungguhnya Allah akan kembalikan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tempat kembali, tempat asal, iaitu ke Mekah. Ini apa cerita tuan-tuan dan puan sekalian? Kenapa Mekah itu dikatakan sebagai tempat kembali? Ada sebab nuzulnya. Diriwayatkan oleh sebahagian ahli tafsir bahawa Nabi SAW setelah menerima perintah daripada Allah untuk berhijrah kan, untuk meninggalkan Mekah, dalam perjalanan ke Madinah, Nabi tak ikut jalan biasa. Itu antara Mekah dengan Madinah ada jalan yang biasa dilalui orang. Tetapi Nabi elakkan jalan itu. Kenapa? Sebab Nabi menyedari bahawa beliau itu akan diekori dan cuba ditangkap, akan cuba dihalang oleh orang-orang Mekah. Jadi kalau ikut jalan biasa, ada kemungkinan besar tak akan berjaya meneruskan kita kata hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ikut jalan lain. Ikut jalan lain, kemudian sampai masanya Nabi mendapat jaminan bahawa keadaan sudah lebih selamat, ya. Orang yang mencari Nabi itu sudah patah balik, gagal menemui Nabi SAW, maka Nabi patah balik kembali ke jalan yang biasa dilalui oleh siapa pun yang mengembara di antara Mekah dengan Madinah. Sampai ke satu tempat namanya Al-Juhfah. Ya, ini satu tempat lebih kurang 180 km daripada Mekah. Ya, antara Mekah dengan Madinah, satu tempat namanya Juhfah. Di situ Nabi SAW berhenti sebentar. Tuan-tuan masih ingat berapa ramai yang menemani Nabi waktu itu? 100? 200? Tak. Nabi SAW ditemani hanya oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sampai di Juhfah, Nabi berhenti sebentar. Nabi tengok arah perjalanan pulang ke Mekah. Nabi terasa syahdu. Sayu hati Nabi SAW. Malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi SAW, ya Muhammad, apakah kerana engkau itu sedang merindui Mekah? Nabi kata, ya wahai Jibril. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat disampaikan oleh malaikat Jibril. Ayat inilah ayat yang mengatakan, innalladzi farada 'alaikal Qur'an ya Muhammad, sesungguhnya Allah Tuhan yang mewajibkan Quran ke atasmu, la radduka ila ma'ad. Dialah juga Tuhan yang sebenar-benarnya nanti sesungguhnya akan mengembalikanmu ke tempat kembalimu, iaitu ke Mekah. Maknanya jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di sebalik kerinduan Nabi terhadap Mekah, dalam perjalanan nak ditinggalkannya untuk menuju ke Madinah, Allah beri jaminan. Jangan bimbang, jangan risau. Sampai satu masa kau akan kembali ke tempat asal. Kamu akan balik ke Mekah, tempat kampung halamanmu insya-Allah. Ya, jadi itu terbukti benar. Lebih kurang 8 tahun selepas hijrah, Nabi SAW mendapat kemenangan, dikurniakan oleh Allah kembali ke Mekah pada tahun pembukaan Mekah ataupun Amal Fath, ya, pada tahun pembukaan Mekah. Itu kita ada cerita sedikit kan minggu lepas, ya, kisah bagaimana Nabi kembali membawa kemenangan tapi dengan penuh rasa rendah diri, rendah hati, ya, tidak menyombong, tidak berbangga, tidak bongkak, tidak angkuh, tidak datang dengan menunggang kuda yang paling gagah bagaikan seorang panglima besar mendongak ke langit, tidak, tapi dengan penuh kerendahan hatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji kemuliaan dan juga keagungan Allah, bukan dirinya yang minta dipuji, ya. Jadi itu jaminan. Akhirnya Nabi SAW benar 8 tahun kemudian,
Ya, selepas hijrah Nabi dapat kembali ke Mekah. Jadi kita dapat gambarkan bahawa surah ini sebab itu dinamakan sebagai surah Al-Qasas. Ini termasuk kategori surah Makkiyah. Tuan-tuan kalau lihat mushaf masing-masing, pada ayat yang pertama biasa dalam susunan mushaf biasanya ya ditulis nama surah Al-Qasas. Kebanyakan mushaf di tepi itu akan menuliskan ini surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Jadi surah ini ataupun khususnya ayat ini sekali kita kata dia unik sikit. Sebab dia nak kata surah Makkiyah 100% pun tidak. Sebab Nabi dah keluar daripada Mekah dah. Ayat yang kita bacakan ini, innalladzi farada alaikal Quran ini, ya. Dia di tengah-tengah antara Mekah dengan Madinah. 180 km lebih kurang dah tinggalkan Mekah. Ya. Tapi para ulama tetap meletakkan surah ini sebagai surah Makkiyah sebab belum sempurna hijrahnya, belum sampai ke Madinah lagi, masih dalam perjalanan, hati Nabi masih lagi teringat dan merindui Mekah. Malah kalau kita lihat memang sesuai pada saya lah, sesuai sangat surah ini kita kategorikan sebagai surah Makkiyah, surah sebelum hijrah walaupun dah tengah-tengah perjalanan sebab ceritanya daripada awal itu kisah tentang Nabi Musa. Kisah tentang apa ni, kalau kita lihat dah tiga bahagian utama surah ini. Bahagian pertama ada berpuluh ayat cerita tentang Nabi Musa dengan Bani Israel. Kedegilan mereka, bagaimana Nabi Musa itu diceritakan daripada awal kisah Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun, kemudian berhadapan dengan Bani Israel, ya, dengan macam-macam kerenah dan perangai mereka. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua cerita tentang kesulitan-kesulitan dan cabaran yang Nabi SAW berhadapan dengan orang musyrikin Quraisy. Jadi walaupun Nabi dah kata perjalanan dah tengah-tengah meninggalkan Mekah nak menuju Madinah, tapi ayat ni cerita bahagian keduanya ada beberapa ayat cerita tentang perangai orang-orang musyrikin di Mekah pula. Jadi kemudian diikuti pula bahagian ketiga, ada bahagian cerita tentang Qarun. Tuan-tuan biasa dengar kan kisah tentang Qarun, orang kaya di kalangan Bani Israel, hartanya ya Allah tak ada tandingan, tapi akhirnya diturunkan bala, hancur dia, menerima kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesombongan dan lupa dia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang mengurniakan kekayaan itu kepada dia. Jadi kisah-kisah ini kisah Nabi yang terdahulu, kisah Qarun yang terdahulu, kisah musyrikin di Mekah, musyrikin Quraisy. Maka kalaupun surah ini di tengah-tengah diturunkan antara Mekah dengan Madinah, saya setujulah ya dikategorikan sebagai surah Makkiyah sebab isinya macam tu. Ya. Baik, kita sambung lagi. Qur Rabbi a'lamu. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku lebih mengetahui man jaa bil huda, siapa yang datang membawa kebenaran dan petunjuk, wa man huwa fi dhalalim mubin, dan Allah Tuhanku itu lebih mengetahui siapakah sebenarnya yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi Allah memberikan jaminan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, kerinduan kepada Mekah, jangan itu sampai memakan diri. Allah jamin kamu akan balik ke Mekah nanti juga. Kedua, sikap orang-orang musyrikin. Ya, kerana kedegilan mereka sampai engkau ni terpaksa meninggalkan Mekah. Ya, jangan diambil kisah sikap mereka itu sangat, sebab Allah tahu siapa benar, siapa yang dalam kesesatan, siapa yang pegang dengan petunjuk, siapa yang pilih untuk hidup terus dalam kegelapan dan juga kejahilan. Maka kalau Allah tahu, tidak perlu dirisaukan. Kamu tidak bersalah, kamu itu tidak berada dalam kesesatan, kamu membawa petunjuk dan kebenaran. Dah, itu memberikan ketetapan hati kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian Allah menyebut lagi, jangan sedih dengan Quran yang kamu bawa ini. Kalau kita ya agaknya, kalau kita ni, bayangkanlah, kalau saya lah agaknya, dapat Quran, dapat wahyu. Dengan wahyu kitab ini, saya disuruh untuk berdakwah. Dakwah dengan keluarga sendiri, dengan saudara mara sendiri, dengan member-member sendiri, dengan orang kampung sendiri. Sekali saya ni ditolak, dituduh, dicaci, dimaki dan sebagainya, disakiti. Dan kita pernah bincang dulu, selama 2 tahun sebelum berhijrah, Nabi SAW sampai dipulaukan, diboikot oleh orang musyrikin Mekah, tak dapat jual beli apa pun. Kebulu orang-orang Islam. Ya. Ada yang makan cuma daun-daun kering dan sebagainya. Anak-anak nangis kelaparan dan kehausan. Kalau kita lah, kalau saya lah, dalam keadaan demikian, mungkin saya menyesal. Kata, Allah, ini turun kitab pada aku, nyusahkan aku aja, ya kan.
dapat kitab, disuruh buat itu buat ini, dah jalankan tugas tapi tak dapat apa-apa keuntungan, ya, malah dimaki orang, malah dikutuk orang, malah disakiti orang, diancam. Ada kawan-kawan yang nak ikut sampai ada yang hilang nyawa, mereka diseksa oleh orang-orang Quraisy. Ya, itu kalau saya lah, tak tahulah tuan-tuan, kita insan biasa, mungkin kita tak kuat menghadapi ujian seperti itu. Mungkin kita akan salahkan ini semua pasal turunnya kitab daripada Tuhan lah ni. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketenangan hati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ayat berikutnya, ya. Ayat 86. Kata Allah apa? Wa ma kunta tarju, ya Muhammad. Engkau dulu tak pernah mengharap pun, tak pernah terlintas pun, tak pernah jangkakan. You have never expected, ya. Apa dia? An yulqa ilaikal kitab. Bahawa engkau itu akan diberikan kitab oleh Allah Taala. Nabi SAW, mana ada orang ada cita-cita nak jadi Nabi? Malah kalau kita lihat Rasul SAW bila pilih sebelum dapat wahyu yang pertama, ya, itu selepas bernikah, berumah tangga dengan Sayyidatuna Khadijah, umur Nabi nak dekat-dekat 40 tahun, Nabi mula menyendiri, Nabi mengasingkan diri, ya, jauhkan sikit dirinya daripada Mekah, naik atas bukit, panjat bukit, duduk dalam gua seorang diri, itu namanya Gua Hira, tempat Nabi berkhalwat. Khalwat maknanya mengasingkan diri jauh daripada orang lain. Nabi fikir apa? Nabi fikir, apa sebenarnya hidup dunia ni? Kenapa manusia, masyarakatnya dilihat penuh dengan keburukan, penuh dengan kejahilan, penuh dengan ketidakadilan, ya kan? Apa perlu aku buat? Apa sebenarnya tujuan daripada kehidupan? Nabi banyak persoalan Nabi fikirkan. Tapi saya tak rasa Nabi punya angan-angan cita-cita nak jadi Nabi, sebab tak ada warisan yang bersambungan daripada Nabi sebelumnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terakhir sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Isa. Itu Nabi Isa. Nabi Isa, jarak antara beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang berapa tahun, tuan-tuan? Lebih kurang 600 tahun. Lain kalau Nabi Isa itu katalah datangnya, hidupnya mungkin 10 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam gitu kita rasa iyalah besar kemungkinan Nabi dapat inspirasi, dapat mendengar, dapat melihat bagaimana apa ni yang namanya seorang Nabi. Kemungkinan waktu itu Nabi pun ada angan-angan, aku tengok masyarakat dah teruk sangat, bagus kalau akulah jadi Nabi lah, Allah turunkan wahyu biar aku jalankan, biar pimpin masyarakat kepada kebaikan. Nabi tak terlintas langsung. Tak ada tradisi yang bersambungan daripada Nabi Isa, tu Nabi yang terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada sambungannya kepada Nabi. Malah nak jadi cerita Nabi Isa tempat lain. Nabi Isa kan hidupnya kawasan apa? Kawasan Palestin kan, Baitul Maqdis sekarang ini, kawasan Al-Aqsa, bukan di Mekah. Nabi Isa itu daripada kalangan orang-orang Bani Israel, bukan daripada keturunan Arab. Itu kan daripada dua susur galur keturunan yang berbeza. Ya, daripada Nabi Ibrahim ada anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ini kan kita pernah bincang dulu. Yang daripada Nabi Ismail itu turun jadi bangsa Arab akhirnya. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anak satu lagi yang namanya Nabi Ishak, itu yang bawahnya ada Nabi Yakub. Yakub itu gelarannya Israel, keturunan Yakub daripada Nabi Ishak, Nabi Ibrahim itu yang menjadi Bani Israel. Jauh dah turun banyak nabi yang lain sampailah kepada Nabi Isa. Jadi dari segi bangsa, bahasa, budaya kaumnya tak sama. Jadi macam mana kita nak gambarkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat, kata orang tu, angan-angan, ya, dia yok-yok nak jadi nabi. Dia tidak ada sambungan tradisi nabi itu kepada dia. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, engkau ya Muhammad, wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Engkau tidak pernah terlintas, tak pernah mengharapkan pun kau akan dapat kitab daripada aku, kata Allah. Nampak tuan-tuan? Jadi bila datang kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu satu yang sangat mengejutkan. Nabi pun tak tahu ni benda apa. Ya kan? Sampai Nabi ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril. Kita tahu kisahnya, turun ayat yang pertama, Nabi lari ketakutan balik rumah. Bayangkan daripada bukit yang tinggi, bukan ada tangga cantik macam kita turun naik Mount Faber tu. Ya. Kalau kita yang pernah pergi Mekah lah, yang pernah panjat apa tu, naik nak pergi ke Gua Hira tu, jalannya berbatu-batu, melekuk-lekuk, simpang siur, curam lagi. Bayangkan seorang insan didatangi oleh satu makhluk yang dia tak tahu apa, manusia pun bukan, ya kan? Melihat keadaan apa malaikat Jibril dan keadaannya yang asal, kita tahu malaikat Jibril itu badannya besar, tubuhnya, ya Allah, bila dipandang memenuhi ruang antara langit dengan bumi.
Itu gambaran ya yang diberikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lari ketakutan. Sebab Nabi tak tahu apa itu wahyu, Nabi tak tahu. Apa itu kitab, Nabi tak tahu. Apa itu Nabi pun tak rasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui. Sampai di rumah jumpa isterinya bawa jumpa dengan sepupunya yang merupakan seorang daripada kalangan rahib ahli kitab. Bila diberitahu bahawa yang datang kepada Muhammad ini suamimu ya Khadijah, itulah juga yang telah datang kepada Isa yang terdahulu. Baru akhirnya Nabi tunggu lagi wahyu akan datang, barulah Nabi SAW sedar itu merupakan wahyu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi menjadi Nabi. Ya. Nah, tapi Allah sambung ayat mengatakan, engkau tidak pernah menjangkakan, tidak pernah mengharapkan, tidak pernah mengimpikan kau akan dapat kitab ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan mir rabbik. Akan tetapi kitab itu diturunkan sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Jadi Allah mengatakan illa rahmatan mir rabbik. Akan tetapi diturunkan sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Ustaz kata akan tetapi, kat sini kan illa. Oh, kita baca Quran selama ni adalah sikit-sikit tahu bahasa Arab. Kalau illa tu maknanya kecuali. Tak tuan-tuan. Illa kebanyakan makna kecuali. Istithna dalam bahasa Arabnya ya, kecuali. Tapi ada tempat-tempat tertentu dalam ayat yang tertentu berdasarkan kepada struktur ayat, illa juga kadang-kala boleh bermakna tetapi. Di sini makna sebenarnya ialah tetapi. Sebab kalau kita guna terjemah kecuali ataupun melainkan, dia tak kena. Ya, tak kena. Sebab itu dalam kitab-kitab tafsir para ulama mengatakan ini istithna munqati'. Istithna munqati', perkataan illa tetapi maknanya tetapi. Kalau kita pakai makna kecuali, macam mana kita nak terjemahkan ayat ini? Engkau ya Muhammad tidak pernah mengharapkan, tidak pernah menjangkakan akan menerima kitab diberikan kepadamu kecuali sebagai rahmat bagi Tuhanmu. Tak kena. Akan tetapi ya, engkau ya Muhammad tidak pernah menjangkakan bahawa engkau akan dapat kitab diberikan kepadamu, tetapi sebagai rahmat daripada Allah, Allah turunkan kepadamu itu. Jadi yang kita nak perkatakan di sini ialah bahawa Al-Quran di sebalik diturunkan itu mengandungi kewajipan. Ada amanah sebagai tanggungjawab yang besar dan berat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tenteramkan hati Nabi, Allah tenteramkan hati Nabi, Allah tenangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, Quran ini Allah turunkan kepadamu ya Muhammad, engkau yang dipilih, ini sebagai rahmat daripada Tuhanmu. Sebab Allah sayang Nabi. Sebab Allah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana Allah mencintai hamba-hambanya, Allah tidak mahu hamba-hambanya terus berada dalam kekeliruan, ya, kejahilan, kesesatan. Allah turunkan Quran sebab Quran itu kitab yang mendatangkan rahmat kepada kita semua. Dan kita dah pernah bincangkan, ya, maksud Al-Quran kitab rahmat, bahawa segala yang terkandung ajaran Allah dalam Al-Quran itu sesuai dengan kehidupan kita. Apa yang Allah perintahkan sesuai dengan keperluan kita. Apa yang Allah larang adalah untuk kebaikan dan maslahat hidup kita dunia dan akhirat. Sebab kitab Al-Quran itu adalah kitab rahmat. Diberikan atas dasar rahmat Allah kepada Rasul yang Allah utuskan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Bagaimana Nabi rahmat diberikan kitab rahmat oleh Allah yang maha luas rahmatnya sampai kepada kita, kita amalkan pula dalam bentuk yang membawa kemusnahan. Tak boleh. Sebab itu kalau ada orang yang tak faham, dia baca Quran itu nak amalkan hanya tengok pada zahir satu ayat terus buat, itu yang kadang-kadang berlaku kekeliruan. Allah suruh dengan tujuan seperti ini untuk kebaikan hambanya. Ada insan yang melakukannya tetapi hanya mendatangkan kerosakan kepada dirinya, malah lebih buruk kalau sampai mendatangkan kerosakan kepada orang lain. Ya, maka sebab itu bila nak amalkan apa yang ada dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, perlu kepada ilmu, perlu kepada kefahaman, perlu periksa, semak balik betul ke tidak yang kita fahamkan ini. Kalau tidak, susah kita. Ya, susah kita. Baik, kita sambung lagi. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, fala takunanna zahiran lil kafirin. Maka janganlah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi zahiran lil kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Apa makna zahiran tuan-tuan? Dalam terjemahan tuan-tuan ada tak? Apa itu zahiran? Dalam sebahagian kitab terjemah bahasa Melayu,
kepada ayat Al-Quran. Perkataan zahiran di sini diterjemahkan sebagai penolong. Ada juga yang terjemahkan sebagai pembantu. Jadi kalau kita ambil itu sebagai terjemahan yang kita pegang, maksud ayat ini ialah maka janganlah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penolong kepada orang kafir. Begitu ke dalam terjemahan tuan-tuan? Saya rasa macam itu kebanyakan terjemahan yang kita gunakan ya. Maka janganlah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penolong kepada orang-orang kafir. Ha, tuan-tuan. Baru tadi saya cakap kan, Al-Quran kitab rahmat kan? Diturunkan kerana rahmat Allah kan? Dan Allah tu yang maha luas rahmatnya kan? Diturunkan kepada Nabi-Nabi rahmat kan? Tapi kat sini Ustaz, wah betul lah ada sebahagian orang tu kata kafir kita ni kalau kita jadi penolong pada orang kafir. Kita hidup tak boleh buat baik dengan orang kafir. Kita tak boleh kerjasama Ustaz dengan orang kafir. Mana boleh jadi member kita. Mana boleh kerjasama dengan dia. Mana boleh kerja satu tempat dengan dia. Apalagi kita kerja makan gaji daripada dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim. Ada orang macam gitu kan. Sebab itu ada sebagian orang bila baca ayat yang seperti ini buat keputusan asingkan diri. Dah kita hidup jaga iman kita. Hidup sekarang zaman fitnah kata dia. Ya kan? Allah kata tak boleh buat baik dengan orang kafir. Tak boleh berkawan dengan orang kafir. Ada ayat-ayat yang lain disebutnya dia. Ya. Jadi macam mana kita nak faham tuan-tuan? Betul ke macam gitu fahamannya? Begitu ke yang disuruhkan oleh Al-Quranul Karim? Apakah bermakna kita tidak boleh bekerja sama dengan orang kafir? Kita tak boleh menghulurkan bantuan kepada orang kafir? Apatah lagi kalau kita tunduk bekerja di bawah dia dan dia jadi majikan, jadi bos, jadi pemimpin, ketua kita. Tak boleh langsung ke Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Kita lihat, nombor satu sekali, asasnya ya, asas saya katakan bahawa apapun Al-Quran inilah kitab yang penuh dengan kebaikan. Kitab yang diisi kebaikan, kitab yang mengajak kepada kebaikan. Dan kebaikan itu ialah sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu asas tuan-tuan, apapun. Kita nak baca ayat apapun, kita nak kaji apapun, nombor satu. Sebab itu kita nak buat benda apa pun, benda yang baik, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebut sebagai peringatan kepada diri kita bahawa Allah itu adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Yang maha luas rahmatnya, penuh dengan kebaikan Allah Ta'ala. Kerana Allah tu Rahman Rahim lah Allah jadikan kita. Kerana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim lah Allah pilih Islam jadi agama kita. Kerana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim lah kitabnya ini penuh dengan rahmah, dengan kebaikan. Itu nombor satu. Kemudian kedua, bila kita baca Al-Quran, supaya sesuai dengan prinsip rahmah tadi, kita kena baca Quran itu dengan lengkap, dengan luas. Kita tak boleh just jumpa ayat ni contoh, wah tengok Quran, terjemahan dia macam gini. Aku dah check kat dictionary, kamus betul pun maknanya janganlah kau jadi zahiran tu maknanya penolong, pembantu pada orang kafir. Tak boleh orang kafir tu jadi orang yang kita kerjasama dengan dia. Tuan-tuan, kita baca Quran, ada satu bidang dalam ilmu Al-Quran namanya as-siyaq. Dalam kuliah-kuliah yang lepas pernah sekali saya sebut tentang as-siyaq ini. As-siyaq maknanya kaitan ayat itu dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Pertama sekali kaitan ayat itu dengan ayat yang sebelum dan selepasnya, yang dekat dengan dia. Tak boleh ambil ayat begitu saja. Kita potong, kita tak nak tengok ayat sebelumnya, kita tak nak tengok ayat selepasnya. Kemudian kita kena tengok kaitan ayat itu juga dengan cerita dalam surah tadi. Sebab surah itu kan ada dia punya jalan cerita dia. Mula-mula cerita pasal apa, kedua cerita pasal apa. Baru masuk pada ayat itu baru kita nampak susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat ya, yang menyusun ayat ini menjadi seperti mana susunan yang kita baca dalam mushaf. Yang menyusun ini bukan ulama pandai-pandai, tetapi diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disampaikan kepada Jibril, Jibril pesan kepada Nabi SAW. Contoh kita bayangkan bila ayat ini turun ketika Nabi berhenti di tempat mana tadi saya katakan, satu tempat namanya Juhfah kan, antara Mekah dengan Madinah. Bila malaikat Jibril turunkan ayat ini, malaikat Jibril berpesan kepada Nabi dan semua ayat diturunkan. Malaikat Jibril akan pesan, kau baca ayat ini, kau letakkan sebelum ayat sekian-sekian, selepas ayat sekian-sekian. Jadi susunan ini istilahnya tauqifi, bukan pandai-pandai manusia. Tauqifi maknanya ini ditetapkan oleh Allah. Takkanlah bila Allah yang tetapkan susunan Al-Quran,
surah mana datang surah mana, datang sebelum surah mana, ayat mana baca lepas ayat mana sebelum ayat mana. Kalau itu susunan Allah, takkan Allah susun tu tak ada sistem dia, takkan Allah susun tu tunggang terbalik. Ya, tak ada pengertiannya, tak. Bila Allah yang susun, pastinya penuh dengan keindahan, penuh dengan peraturannya dan ada kebijaksanaannya. Maka sebab itu kita bila baca satu ayat nak faham, ada siyak, ada kaitan ayat itu dengan keseluruhan cerita dalam surah tadi. Baru kita akan faham. Contoh ya tuan-tuan ya, ayat ini tak boleh kita ertikan dengan tak boleh langsung menjadi penolong kepada orang-orang yang tidak beriman. Tak boleh faham umum seperti itu. Kita kena lihat dia punya siyak. Baik, siyak yang awal dulu. Siyak yang paling dekat sekali dengan ayat ini. Kita lihat siyaknya dengan ayat yang selepasnya. Ya. Apa ayat selepasnya? Ayat selepasnya mengatakan wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da idh unzilat ilaik. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai orang-orang itu, maknanya orang-orang kafirun musyrikun itu menghalang kamu daripada ayat-ayat Allah selepas ayat itu diturunkan kepadamu. Nampak tuan-tuan? Sejurus selepas Allah kata jangan engkau menolong orang kafir, Allah kata jangan sampai orang-orang kafir itu menghalang engkau daripada ayat-ayat Allah. Jadi nampak kaitan dia. Jadi rupanya yang tak boleh tolong orang kafir itu dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk kita sokong mereka yang menyebabkan agama kita ini kita tinggalkan. Sampai dalam bentuk Al-Quran ini kita halang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah daripada membantu orang kafir yang sehingga menyebabkan mereka itu mampu menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada ayat-ayat Allah. Sampaikan Nabi nak sampaikan ayat Allah pun tak boleh. Sampaikan Nabi nak bacakan ayat Allah pun terhalang. Sampaikan Nabi nak ajarkan, nak berdakwah pun tak boleh lakukan. Kalau sampai tolong orang kafir peringkat macam itu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tolong dalam bab kemanusiaan, bab kebajikan, jiran tetangga, persahabatan, kemasyarakatan, itu tidak termasuk dalam larangan ini. Jangan dia tak termasuk larangan ini. Larangan ini ialah jangan tolong orang kafir dari sudut apa? Sudut mereka itu akan menyebabkan engkau sampai tidak dapat membaca Al-Quran, tak dapat melaksanakan Quran, tidak dapat menyampaikan Al-Quran. Dihalang kerana Islam itu agama kita. Itu yang tidak dibenarkan. Kedua, siyak peringkat berikutnya. Tadi siyak ayat dengan ayat yang paling dekat dengan dia. Ya? Ayat yang kita baca tadi dengan ayat yang sejurus selepas itu. Kalau kita lihat siyak cerita dalam surah ini. Macam yang saya katakan tadi, siyaknya ialah ayat ini cerita tentang Nabi Musa berhadapan dengan kejahatan-kejahatan dan keburukan sikap orang yang berada di sekeliling dia. Dengan Fir'aun satu, kemudian dengan Bani Israel. Yang mana lepas mereka itu ditolong, dibantu, diselamatkan daripada Mesir dan Fir'aun pun mereka masih lagi mempersoalkan banyak perkara Nabi Musa. Degilnya tak habis-habis tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu satu cerita. Kemudian dikaitkan dengan perangai orang musyrikin di Mekah. Kita bacalah ayat-ayat dalam surah Al-Qasas ini. Dikatakan oleh Allah degilnya mereka mempersoalkan Nabi, mencabar Nabi. Mengatakan, kalau engkau betullah Nabi diturunkan daripada Tuhan, kenapa engkau tak dapat tongkat ajaib macam Nabi Musa dulu? Sebab Allah cerita pasal Nabi Musa dulu kan. Tetapi rupanya Allah nak cerita orang kafir musyrikin ini dengan sombongnya, dengan degil mencabar. Kalau engkau betul Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tak dapat tongkat ajaib macam Nabi Musa? Kalau engkau betul ya Muhammad utusan daripada Allah, kenapa engkau dapat ayat sikit-sikit tak terus dapat satu kitab sekaligus macam Nabi Musa dapat? Tapi kemudian Allah menjawab, mengatakan bahawa mereka itu kalau diberikan pun apa yang mereka angan-angan akan dapat. Contoh tongkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat macam Nabi Musa. Kitab sekaligus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat macam Nabi Musa. Kata Allah, dulu Bani Israel dah dapat dah benda tu dah. Nabi Musa pun dapat tongkat tu. Nabi Musa dapat bawa kitab sekaligus turun. Apa mereka semua jadi taat, jadi baik, jadi soleh semua? Tak. Sampai ke kemudiannya ada berlaku peristiwa lepas meninggalnya Nabi Musa, datang nabi-nabi yang lain dengan kedegilan mereka jadi kufur, jadi melawan. Sampai berapa banyak di kalangan Bani Israel sepanjang sejarah yang diturunkan azab, bala, malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu kisah kedua. Kemudian kisah yang ketiga nak tunjukkan degil, wahai orang Mekah, engkau dah hidup kat sini di Mekah.
Asalnya tanah tandus, kami kasih kekayaan. Orang Mekah ni orang-orang kaya asalnya. Sebab Mekah tu macam trade center, pusat perniagaan. Orang daripada ceruk mana datang ke Mekah, sebab Mekah itu di tengah-tengah perjalanan antara selatan dengan utara tanah Semenanjung Arab. Daripada barat timur, semua singgah di Mekah. Sebab nombor satu, ada sumber air Zam-Zam yang melimpah. Nombor dua, ada Kaabah. Tempat sanjungan dimuliakan oleh orang-orang Arab daripada seluruh pelosok tanah Arab. Jadi orang Mekah ni banyak duit, kecuali yang miskin-miskin memang adalah, ataupun yang hamba sahaya. Tapi secara umum Mekah itu tempat perniagaan. Jadi Allah ingatkan, kamu ni janganlah degil sangat. Aku dah kasih nikmat banyak, syukurlah. Ya kan? Ni datang Quran, datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kamu untuk beriman, berimanlah. Jangan degil macam kisahnya Qarun. Kan saya katakan kisah dalam surah Al-Qasas termasuk kisah Qarun. Kayanya, ya Allah, luar biasa kaya. Tapi bila diingatkan oleh masyarakat, dia kata, aku yang pandai tahu sebab aku ni bijaklah, aku kaya. Sampai akhirnya Qarun pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu siak cerita dalam surah. Bila cerita dalam surah seperti itu, bila Allah kata, maka oleh itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah pula engkau jadi penolong kepada orang-orang kafir. Orang kafir yang macam mana? Yang macam gitu yang perangainya. Orang-orang musyrikin di Mekah yang begitu kejahatannya. Sebab Nabi belum sampai kat Madinah. Belum lagi hidup dengan orang kafir jenis yang lain. Belum jumpa lagi yang namanya masyarakat munafik ke. Belum lagi bermuamalah, bermasyarakat dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Yang ada cerita di Mekah ialah yang namanya orang kafir yang begitu. Keburukan dan kejahatan, sikap dan perangai mereka. Jadi orang yang macam gini, baru kita faham apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu buat baik ataupun jangan kamu menolong kepada orang-orang kafir. Orang kafir yang seperti itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi itu siak kita kaitkan dengan cerita dalam surah. Kemudian kita bandingkan ayat ini, kita kena lihat dari segi yang lebih luas. Ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Bukan ayat dalam Quran semua kata tak boleh bekerja sama dengan orang kafir ataupun orang tidak beriman. Tak, ada ayat-ayat suruh buat baik sama-sama dengan orang tidak beriman. Antaranya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah kata Allah tak larang kamu daripada buat baik, melakukan keadilan kepada orang yang tidak beriman tetapi tidak memusuhi kamu kerana kamu orang Islam, yang tidak menghalang kamu daripada melaksanakan agamamu, yang tidak menghalau kamu keluar daripada tempat tinggalmu. Yang Allah larang apa? Yang innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina akhrajukum min diyarikum, atau innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum an tawallawhum. Yang Allah larang hanyalah terhadap orang-orang yang menghalang kamu daripada melaksanakan agamamu, yang menghalau kamu keluar daripada tempat tinggalmu. Yang Allah larang ialah untuk kamu melantik mereka menjadi penguasa ke atas kamu. Itu yang tak boleh. Sebab terang-terangan mereka memusuhi orang Islam yang seperti ini. Ya. Dan saya nak katakan lagi tuan-tuan, kita lihat dari segi siak ayat dengan ayat yang ada dekat dengan dia. Siak ayat itu dengan cerita dalam surah tadi. Kemudian kaitan ayat itu dibandingkan dengan semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat tuan-tuan, kita lihat perkataan yang Allah gunakan. Perkataan yang Allah gunakan. Ini sebagai saya nak leraikan, ya, jangan sampai ada di antara orang yang menonton, yang mengikuti kuliah saya ini, masih lagi dalam fikiran kita ada tanggapan, kita hidup ni tak boleh sama-sama dengan orang kafir. Tak. Kita bermasyarakat sama dengan siapa pun, asalkan untuk kebaikan. Kita memberikan dan menghulurkan kebaikan, mereka juga menghulurkan kebaikan kepada kita. Itu tidak dilarang, malah dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang keempat ya tuan-tuan, kita lihat bahasa yang Allah gunakan. Allah gunakan perkataan apa tadi yang kita terjemahkan sebagai penolong? Zahir kan? Zahiran. Zahiran diterjemahkan banyak sebagai penolong ataupun pembantu. Tapi tuan-tuan lihat ya, perkataan zahir itu ada membawa maksud yang lebih khusus daripada setakat menjadi pembantu ataupun penolong. Dalam bahasa Arab, zahiran ini daripada asal kalimat yang kata dasarnya ada dhad, ada dha, ya, ada ha dengan ra. Perkataan zahara boleh membawa maksud muncul, zahara.
Zahara boleh maknanya yang luar, nampak, zahir, ya kan? Tapi perkataan zahara juga boleh membawa maksud menang. Bila kita katakan zahara rajulu ala a'da'i, seorang itu telah zahara ke atas musuhnya, maknanya dia dah menang. Dia mengalahkan. Sebab tu bila dia menang, dia di atas, dia nampak. Yang kalah tu hilang. Itu kan fitrah manusia. Antara dua pihak yang bergaduh ataupun yang berperang, satu menang, satu kalah. Yang akan dilihat orang yang mana? Yang akan dilihat orang yang menang. Jadi perkataan zahara boleh membawa maksud menang. Dan itu perkataan yang harus kita fahami maksudnya. Yang lebih menjelaskan maksud ayat ini. Jadi yang dilarang oleh Allah bukan setakat jangan jadi penolong pada orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, tidak. Tapi maksud yang lebih tepat ialah jangan kamu menjadi penolong yang menyokong sehingga orang kafir itu mendapat kemenangan ke atas kamu. Sampai kamu lemah, sampai kamu tewas, sampai kamu tidak punya harga diri. Tolong yang macam gitu yang tak boleh. Itu maksud zahiran. Ya. Allah larang, jangan kamu menjadi penolong. Guna zahiran, jangan kamu menghulurkan bantuan sehingga orang-orang kafir itu mengalahkan kamu. Itu yang jadi dalam ayat yang lain yang tak dibenarkan oleh Allah. Kalau sampai kita pun tak boleh laksanakan agama kita, dilarang oleh musuh-musuh yang ada. Kalau sampai kita dihalau keluar daripada hak kita, tempat tinggal kita. Sebab kita dah berikan kemenangan itu kepada mereka dan kita letakkan kehinaan kepada diri kita. Orang Islam tidak seperti itu. Ya, tapi kalau tolong sama tolong, bantu sama membantu itu ta'awun. Dan ulama dah bincangkan banyak tentang bolehnya berta'awun, saling tolong menolong di antara manusia ini walaupun antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Ya. Jadi insya-Allah itu dapat kita fahami dengan jelas dan tuan-tuan itu yang dimaksudkan oleh Allah, ya, wala yasuddunaka an ayatillah. Jangan sampai mereka itu menghalang engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayat-ayat Allah ba'da idh unzilat ilaik, setelah ayat itu diturunkan kepadamu. Wad'u ila rabbik. Panggillah dan serulah. Jemputlah manusia semuanya kepada Tuhanmu. Ya, jemput mereka, panggil mereka. Apapun sikap mereka, yang penting kamu ajak mereka kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan pula engkau pula ya jadi sebahagian daripada orang-orang musyrikin. Dan penutup ayat ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Yang penting ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menyeru meminta berdoa kepada Tuhan selain daripada Allah. Kerana Tuhan yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala yang satu sahaja. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripada Dia. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hilang, hancur, binasa, habis. Illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu itu kena keluar daripada Mekah, mereka menyombong, mereka tak nak terima, mereka rasa megah dengan harta yang mereka dengan kekayaan sebagai orang Mekah. Semua itu akan hilang. Akan binasa. Sampai ajal maut dah, tubuh kita pun akan hancur dimakan tanah. Yang kekal siapa? Allah. Maka carilah keselamatan di sisi Allah. Cari kemuliaan di sisi Allah. Cari keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, perlindungan hanya daripada Allah. Yang lain semua akan binasa. Ya, jadi tak perlu nak bersedih sangat bila ada yang menyakiti kamu, yang menghalau kamu ke, yang tak nak terima dan sebagainya. Jalankan tugas. Ud'u ila rabbik. Yang penting panggil manusia untuk mahu kembali kepada Tuhan. Nak terima tak nak terima itu urusan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang penting ialah jangan sembah selain daripada Allah, kerana yang lain semuanya akan binasa. Termasuk diri kita, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun akhirnya akan bertemu dengan ajal maut, sampai masanya Nabi wafat, Nabi wafat. Sebab Nabi itu bukan Tuhan. Kita muliakan Nabi, kita hormati Nabi, kita sanjung Nabi, kita berselawat selalu pada Nabi, tapi tetap Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Lahul hukmu, maka segala pemerintahan, arahan, keputusan, kekuasaannya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah kamu semua akan dikembalikan. Termasuklah kita ini. Perjalanan hidup kita hanya sementara. Perjalanan hidup kita hanya sementara. Dalam hidup kita ni ada episod-episodnya. Tapi jangan lupa akhirnya ma'ad kita kepada Allah. Apa makna ma'ad tadi pada ayat pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian?
ada tempat kembali kita. Allah tentukan. Kalaulah ma'ad itu maknanya, tempat kembali itu maknanya ajal dan maut, memang semua daripada kita akan menghadapi ajal dan maut. Kalau ma'ad itu maknanya syurga, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita akan berjaya sampai masa kembali ke masuk dalam syurga Allah. Kalau ma'ad itu maknanya Mekah bagi Nabi SAW, kita dah nampak dah. Buktinya, Nabi dalam keadaan lemah, ditemani hanya seorang sahabat nanya Abu Bakar nak pergi ke Madinah. Entah kat Madinah dapat pembelaan betul ke tidak. Entah orang Madinah dah sumpah taat setia tu betul mereka akan lindungi ataupun tidak. Allah dah janji kau tetap akan dapat kemenangan balik ke Mekah. Dapat tak? Allah kurniakan. Allah tunaikan janjinya sebab Allah tidak pernah memungkiri janji. Maka begitu dengan kita. Kita gantungkan pengharapan, keyakinan, keimanan kita hanya kepada Allah. Apapun yang berlaku dalam hidup, apapun ujian yang kita hadapi, apapun kesulitan yang sedang kita tanggung sekarang ini, ingat ada Allah. Allah janji kebaikan untuk hamba-Nya beriman. Kita akan dapat perlindungan daripada Allah. Kita sekarang tengah macam mana Ustaz, wabak COVID-19 ini tak habis-habis sampai nak dekat raya dah. Kita macam dah tak ada raya lah Ustaz tahun ni, tak meriah lah. Macam tak ada makna lah kita raya Syawal, tak ada macam gini. Nak pergi ziarah pun susah, entah boleh dapat ke tidak. Ya kan, masjid entah bila buka, sempit lah jadi orang Islam macam gini. Ibadat kita susah, ibadat tak pernah susah. Masjid Allah tutup sementara untuk apa? Untuk kita suburkan kerinduan kita kepada masjid. Yang penting kita yakin, di hujung setiap episod yang perlu, yang berlaku dalam kehidupan, akan ada janji Allah yang akan Allah berikan kepada kita. Kebaikan, kemenangan, kejayaan, keselamatan, kebahagiaan, kebaikan, semua Allah berikan. Itu ma'ad. Tempat kembali yang Allah janjikan untuk kita. Yakin ataupun tidak? Ya. Kita akan balik ke masjid kan insya-Allah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita akan balik ke masjid. Yakin Allah pasti akan buka pintu masjid untuk kita. Bila? Allah yang tahu. Pasti ada. Tapi apa yang perlu kita buat sekarang? Suburkan hati kita dengan keimanan sungguh-sungguh tuan-tuan. Azam, tekad, kesungguhan. Janji pada diri kita, ya Allah, kalaulah selama ini aku tidak committed dengan rumahmu, aku jauh daripada masjid-masjidmu, aku jarang jejakkan kaki dalam rumah-rumahmu, ya Allah, sekarang 2 bulan, 3 bulan tak dapat masuk masjid. Ya Allah, aku berjanji, aku bertekad akan perbaiki lagi. Akan lebih sering aku ke rumahmu, ya Allah. Akan lebih sering aku sujudkan, letakkan wajahku di atas lantai rumahmu, ya Allah. Akan lebih banyak aku beriktikaf dalam rumahmu, ya Allah. Akan lebih sering aku mencari sentuhan-sentuhan kelembutanmu di dalam rumahmu itu, ya Allah. Kalau itu azam yang kita tanamkan insya-Allah di hujung Ramadan ini dengan penuh doa dan pengharapan kita, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan insya-Allah. Kita akan terima pintu masjid dibuka kembali dalam keadaan hati kita benar-benar tunduk kepada Allah, merindui rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan hujung Ramadan ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Tinggal hanya berapa jam saja lagi sebelum matahari hari ini tenggelam, Ramadan berlalu pergi meninggalkan kita. Sedih juga, tetapi kita menyambut kemenangan kita di hujung Ramadan dengan takbir, dengan menyebut keagungan Allah, dengan memuji kebesaran Allah, dengan penuh keyakinan kita tahu banyak dosa kita yang telah diampunkan oleh Allah di sebalik kedegilan kita, di sebalik kekerasan hati kita. Allah tidak pernah melupakan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sebalik segala sikap kita, yang mana kalau itulah sikap kita antara kita sebagai manusia, lama dah agaknya orang-orang semua tinggalkan kita. Buat salah tak beringat, bila ditegur baru nak menyesal, menyesal minta ampun sekejap, besok buat lagi. Ditolong, dikasih bantuan, kegembiraan, tetapi lepas itu tidak tahu nak berterima kasih. Kalau itulah kita dengan kita, dah lama dah orang benci kita, dah lama dah orang tak nak pandang kita, dah lama dah orang buang kita daripada kehidupan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membuang kita, tak pernah. Di sebalik kesombongan kita, di sebalik kelalaian kita, di sebalik segala dosa yang kita lakukan, Allah masih dakap kita dalam hangat dakapan rindunya dan kasihnya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh dengan erti untuk kita. Ya Allah, ya Tuhan kami menyebut nama-Mu. Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang.
Kami panjatkan puji-pujian sebanyak-banyaknya untuk-Mu ya Allah. Engkaulah Tuhan sekalian alam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Padamkan segala kehitaman yang masih banyak mencemari hati kami ini ya Allah. Bersihkan kitab catatan amalan kami daripada dosa dan kesalahan keterlanjuran yang menggunung tinggi yang sebanyak air di lautan ini. Kerana kami amat meyakini bahawa kasih sayang-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah jauh lebih agung, jauh lebih besar daripada kemurkaan. Ya Allah ya Tuhan kami, Ramadan datang dan kami sambut dengan keimanan. Ramadan pergi dengan pengharapan kami bahawa ketakwaan di dalam hati ini Kau suburkanlah ya Allah, menjadi bekalan pegangan kami dalam menelusuri hari-hari yang berikutnya dalam hidup kami sementara waktu ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang semakin dekat kepada-Mu, yang amat merindui masjid-masjid-Mu ya Allah, yang senantiasa merasa takut dan gerun kalau-kalau ditimpakan dengan kebencian dan kemurkaan-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, terimalah amal ibadat puasa kami. Terimalah segala kebaikan yang kami lakukan di dalam Ramadan-Mu yang mulia ini. Ya Allah, angkatkanlah darjat kami di sisi-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami semenjak kecil kami dahulu. Ya Allah, kalaulah ada di antara orang tua kami itu yang masih hidup, panjangkanlah umur mereka di dalam keimanan ya Rabbal Alamin. Lindungilah mereka daripada segala bentuk kesengsaraan dan keburukan. Dan sekiranya kalaulah ada di antara bonda ataupun ayahanda kami yang telah terlebih dahulu kembali kepada-Mu sebelum kami, ya Allah, di penghujung Ramadan ini, saat-saat akhir bulan pengampunan-Mu ini, ya Allah, kami menadahkan tangan berdoa dan meminta agar Kau ampunkanlah juga dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan semasa hidup mereka dahulu. Tinggikanlah martabat mereka di sisi-Mu ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur mereka itu. Hiaskanlah kubur bonda dan ayahanda kami dengan cahaya-Mu yang paling indah, dengan haruman-Mu yang paling wangi. Jadikanlah kubur-kubur mereka itu bagaikan taman-taman syurga-Mu. Janganlah pula sebaliknya, Engkau jadikan kubur bonda dan ayahanda kami bagaikan lubang-lubang neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon perlindungan-Mu. Janganlah Kau jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang memiliki ilmu, tetapi ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan kepada kami di dunia maupun di akhirat nanti. Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki hati, tetapi hati yang tidak pernah tunduk di hadapan kebesaran-Mu. Lindungilah kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki nafsu, tetapi nafsu yang tidak pernah kenal erti puas dan kenyang melakukan dosa terhadap-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki lidah, tetapi lidah yang tidak pernah lembut menyebut nama-Mu, lidah yang tidak pernah basah membaca ayat-ayat-Mu. Lindungilah kami ya Allah daripada menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki mata, tetapi mata yang tidak pernah sudi tunduk malu di atas segala dosa yang kami lakukan. Mata yang tidak pernah sudi menangis, membasahkan pipi kami ini dengan air mata keinsafan. Ya Allah, dengan penuh rasa malu kami bermohon dan meminta, kurniakan kepada kami semua kebaikan di dunia ya Allah. Kurniakan kepada kami juga kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami daripada kemurkaan dan kebencian-Mu. Lindungilah kami sepanjang hidup kami sementara waktu di atas muka bumi-Mu. Lindungilah kami saat-saat kami menghadapi sakaratil maut, saat kembali kepada-Mu. Lindungilah kami sepanjang kami hidup bersendirian di dalam alam kubur-Mu. Lindungilah kami daripada dibakar kepanasan berhimpun di padang mahsyar-Mu. Lindungilah kami sepanjang kami berada di dalam mahkamah pengadilan-Mu. Lindungilah kami sepanjang perjalanan kami meniti as-sirat untuk mendapatkan syurga-Mu. Lindungilah kami ya Allah. Lindungilah kedua orang tua kami.
Lindungilah pasangan hidup yang Kau hadiahkan kepada kami. Lindungilah anak-anak yang Kau amanahkan ke atas kami. Lindungilah kami semua daripada disentuh oleh azab neraka-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Allah tunaikan segala hajat permohonan kita. Allah tinggikan darjat kita. Selamat menutup Ramadan ini dengan penuh keikhlasan di hati. Dengan penuh ketakwaan menyinari jiwa kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat untuk kita semua di dalam syurganya nanti. Selamat juga menyambut Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya dan keluarga untuk semua yang mengikuti rancangan kuliah subuh Masjid Yusuf Ishak ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah menjadi saksi bahawa saya amat mengasihi dan mencintai tuan-tuan dan puan-puan semua sebagai insan yang Allah pilih menjadi saudara-saudara saya. Mudah-mudahan kita bertemu bukan hanya di dunia, tapi Allah pertemukan kita juga di dalam syurganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.